Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnul Qayyim menuturkan di dalam kitabnya bahawa ikhtilat di antara lelaki dan perempuan merupakan punca berlakunya perbuatan keji dan berleluasanya zina. Hukum ikhtilat dalam pandangan Islam adalah haram kecuali di atas sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Kita melihat dalam masyarakat terjadinya banyak ikhtilat adalah disebabkan kerana masyarakat tidak memahami dengan benar bahawa ikhtilat adalah sesuatu perkara yang diharamkan, sekaligus mendatangkan kesan yang sangat keji dalam kehidupan bermasyarakat. Daripada perbuatan ikhtilat, kita melihat banyak kesan-kesan yang negatif dengan kita melihat aurat, dengan terjadinya khalwat, hatta sehingga pergi kepada perbuatan zina. Oleh sebab itu pentingnya masyarakat memahami apa yang disebutkan ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran atau bertemunya di antara lelaki dan perempuan di satu tempat dan terjadi interaksi di antara mereka. Jadi daripada pengertian ini, ikhtilat terdapat dua rukun yang perlu dipenuhi, iaitu yang pertama, terjadinya ijtima' ataupun pertemuan di antara lelaki dan perempuan di dalam satu majlis, di dalam satu tempat. Dan yang kedua, terjadinya interaksi di antara mereka, baik dengan sentuhan ataupun dengan komunikasi di antara mereka. Oleh sebab itu, jika lelaki dan perempuan misalnya berkomunikasi di dalam telefon, maka tidak disebut sebagai ikhtilat kerana tidak berada di dalam suatu majlis. Ataupun jika di antara lelaki dan perempuan berada di dalam satu bas misalnya, atau di dalam kereta api, tetapi tidak terjadinya interaksi baik dengan sentuhan maupun dengan komunikasi, maka juga tidak disebut sebagai ikhtilat. Namun jika sebaliknya, maka ia adalah ikhtilat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Walaupun ikhtilat adalah haram dalam pandangan Islam, namun ada pengecualian-pengecualian yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, interaksi ataupun perbuatan tersebut memerlukan adanya pertemuan dan juga komunikasi di antara mereka. Misalnya dalam urusan dakwah, dalam urusan jual beli, dalam urusan perubatan di antara misalnya doktor dan juga dengan pasien. Dan daripada perbuatan-perbuatan tersebut juga adanya keperluan bertemunya di antara lelaki dan perempuan. Jika tidak adanya keperluan, maka tetap tidak dibenarkan oleh syariat. Inilah dua syarat ataupun dua rukun yang wajib dipenuhi oleh masyarakat untuk memahami tentang masalah ikhtilat. Selain itu, yang terakhir yang perlu difahami bahawa ketidaktahuan masyarakat tentang haramnya ikhtilat serta bahayanya ikhtilat adalah disebabkan masyarakat kita diatur oleh sistem yang tidak berpaksi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita melihat banyaknya konsert-konsert, hiburan-hiburan. Kita melihat misalnya konsert-konsert yang terjadi, yang dipaparkan secara langsung di televisyen, di media massa. Bahkan hampir setiap bulan ada konsert-konsert daripada penyanyi-penyanyi tanah air yang di dalam stadium ataupun di dalam tempat tersebut terjadinya ikhtilat, percampuran di antara lelaki dan perempuan yang jelas bertentangan oleh syariat, dan itu dibenarkan di dalam sistem saat ini. Oleh sebab itu, pentingnya masyarakat memahami hal ini dan kembali kepada pengetahuan Islam serta kembali kepada perjuangan untuk menegakkan kembali syariat Islam di tengah-tengah masyarakat kita ini dengan menegakkan khilafah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.